Dan mengupas lebih lanjut mengenai perkembangan politik di Sabah ini, Dr. Syahrudin Awang Ahmad yang sudah bersedia di talian, dan beliau ialah penyelidik Geopas Universiti Malaysia Sabah UMS. Selamat datang, Doktor. Selamat datang, Fahmi. Terima Terima kasih. kasih kerana bersama dengan saya. Okey, Doktor, kita ingin melihat kepada konteks perbincangan di mana satu lagi parti politik di Sabah, dan ini bermakna Gagasan Rakyat Sabah GRS kini dianggotai 100% parti tempatan. Jadi dari satu sudut ini, ia bermakna Sabah kini sudah ada autonomi politik untuk menentukan hala tuju negeri itu tanpa terikat dengan parti induk di Semenanjung. Dan adakah dengan perkembangan ini akan memberi tekanan kepada Barisan Nasional, khususnya UMNO Sabah? Terima kasih, Fahmi. Benar, seperti yang dikatakan, wujud tekanan, wujud persaingan di antara gabungan rakyat Sabah yang diterajui oleh Gagasan Rakyat ataupun Parti Gagasan Rakyat Sabah yang baru ini kepada UMNO sebagai parti dari Semenanjung. Ini kerana apa lagi yang perlu diperjuangkan oleh Barisan Nasional, khususnya UMNO untuk rakyat negeri Sabah, kerana Gagasan Rakyat Sabah 100% atau sepenuhnya dianggotai oleh parti-parti lokal. Walau bagaimanapun, ini bergantung penuh kepada kepimpinan GRS, yakni Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur, sejauh mana suara rakyat Sabah, setakat mana kemahuan untuk membangunkan wilayah Sabah ini benar-benar diperjuangkan oleh gagasan rakyat melalui GRS ini. Sama ada ia setakat omong kosong, setakat idealisme ataupun retorik untuk menunjukkan bahawa rakyat Sabah kini mempunyai parti-parti lokal yang mempunyai kekuatan dari segi pimpinan dan juga gabungannya itu sendiri, ataupun mungkin ia hanya sekadar atas kertas. Dan penting untuk kita ingat, Barisan Nasional lebih 60 tahun sudah membuktikan bahawa mereka juga telah menyumbang kepada pembangunan negeri Sabah. Jadi ini satu cabaran kepada GRS untuk membuktikan ataupun sekurang-kurangnya menjamin bahawa parti lokal wilayah Sabah ini mampu untuk menyaingi Barisan Nasional. Ya, Doktor, semestinya jika kita lihat kepada asas perkara ini, persoalan utama yang dibangkitkan mengenai isu ini adalah tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang melompat parti dan menyertai Gagasan Rakyat. Jadi adakah tindakan ini dianggap tidak berperlembagaan meskipun Sabah belum lagi melaksanakan Akta Anti Lompat Parti? Doktor? Saya menjawab dengan cara begini. Sabah dikenali sebagai frogging environment atau frogging ekosistem dalam soal politik. Dan kejayaan membentuk atau mendapat mandat kerajaan di negeri ini kebanyakannya disebabkan oleh lompat parti ataupun berpaling tadah daripada parti asal kepada satu parti ataupun satu gabungan baru untuk membentuk status quo. Dua perkara yang perlu kita lihat di sini adalah, pertama, dari sudut sains politik dan juga komunikasi politik, ia satu tindakan untuk menyelamatkan diri demi untuk kelangsungan politik individu ahli politik itu, khususnya Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah tersebut. Namun dari sudut pandang pengundi ataupun akar umbi, ia adalah satu tindakan tidak beretika kerana mereka dipilih atas tiket ataupun atas platform yang lain, yakni dengan janji, dengan jaminan, dengan kemahuan pengundi bahawa mereka bertanding atas parti tertentu dan memberi pulangan atas parti tertentu itu sendiri, atas manifesto ataupun janji-janji yang telah diberikan kepada akar umbi. Namun kita lihat ia akan terus berlaku selagi Akta Anti Lompat Parti tidak dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan ini sebenarnya adalah satu peluang terbuka luas bagi mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang telah menang untuk memilih berada dalam kelompok mana. Dan sudah semestinya mereka akan berada dalam kem ataupun kelompok yang membentuk kerajaan ataupun sekurang-kurangnya mesra ataupun pro kepada kerajaan semasa sekarang. Ya, Doktor, kita juga ingin melihat dengan
pembentukan gagasan rakyat ini, semestinya persoalan yang berbangkit, adakah gagasan rakyat ini merupakan satu gabungan yang terbaik dalam menerajui kepimpinan Sabah dalam konteks pembangunan masyarakat dan sebagainya, Doktor? Gabungan rakyat Sabah melalui gagasan rakyat yang baru dilancarkan pagi tadi masih baru bagi saya dalam konteks lanskap dan juga dinamika politik Sabah. Dia masih lagi di tahap merangkak, belum dapat membuktikan bahawa parti ini jika dibandingkan dengan parti-parti yang sudah established sebelum ini boleh memberikan satu kebaikan kepada rakyat wilayah Sabah ini. Justru mana-mana pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri dalam tempoh 2 tahun lebih yang akan datang adalah gelanggang terbaik untuk kita melihat sejauh mana gagasan rakyat melalui GRS ini boleh membuktikan mereka ada momentum untuk mengubah persepsi bahawa parti lokal ini sebenarnya mampu untuk bersuara sebagaimana GPS di Sarawak untuk didengari oleh kerajaan persekutuan. Dan paling penting bila bercakap tentang parti-parti lokal di negeri ini, pemerhati politik, penyelidik dalam bidang sains politik dan juga komunikasi politik, termasuklah juga orang awam, menghendaki kepimpinan yang boleh membawa negeri ini atau wilayah ini ke arah mana dalam konteks negeri-negeri yang berpersekutuan ini. Sama ada wilayah Sabah akan kekal sebagaimana sebelum TRU15 ataupun berada dalam satu tahap yang lebih tinggi selepas ini, ia bergantung kepada apa yang cuba dibawa oleh gagasan rakyat Sabah ataupun GRS gabungannya ini. Dan paling penting juga bila bercakap tentang GRS, saya sebagai anak watan Sabah mengharapkan Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur lebih vokal, lebih berani untuk menyuarakan apa yang dihasratkan oleh anak Sabah. Dan ini sebenarnya sudah diberikan ruang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Fahmi. Ya. Okey, terima kasih Dr. Syahrudin Awang Ahmad, penyelidik Geopas Universiti Malaysia Sabah di atas perkongsian itu sebenar tadi.